Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan saya ingin menerangkan tentang sistem-sistem kehidupan dalam Islam bagi kursus MPU 3092 Pendidikan Islam, di mana kami telah memilih sistem akhlak untuk pembentangan kita pada hari ini. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Syazwan Naim bin Harun. Yang kedua, Muhammad Muhriz Akhtar bin Rahimi dan juga Nurul Ain Hasri Sardi. Okey, soalan bagi tugasan ini berbunyi, buktikan pengamalan dan pelaksanaan sistem-sistem kehidupan dalam Islam mampu menjana pembentukan masyarakat madani serta negara harmoni. Okey, mula-mula sekali kita kena kenali apa itu akhlak. Akhlak dari segi bahasa merupakan tingkah laku, perangai, bentuk kepribadian dan juga kebiasaan kehendak. Imam Al-Ghazali ada mengatakan akhlak ini bermaksud sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan segala perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan fikiran ataupun pertimbangan. Seterusnya, definisi akhlak dari segi istilah pula, akhlak ni bermaksud sikap kepribadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia terhadap Tuhan dan juga manusia, terhadap diri sendiri dan makhluk lain sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk Al-Quran dan hadis. Manakala Kamus Dewan pula mendefinisikan akhlak sebagai budi pekerti, kelakuan, watak, pengetahuan berkaitan kelakuan, tingkah laku manusia dan sebagainya, sama ada baik ataupun jahat. Okey. Dari Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa di antara kamu orang yang paling aku cintai dan orang yang paling hampir kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh itu, kita sebagai muslimin, sebagai orang Islam yang berbudi pekerti, kita perlulah mempunyai akhlak yang baik. Seterusnya, kita masuk kepada kepentingan akhlak. Apa dia kepentingan akhlak? Okey, kepentingan yang pertama, akhlak ini merupakan satu garis pemisah antara orang yang berakhlak dengan orang yang tidak berakhlak. Kepentingan kedua, akhlak juga merupakan roh Islam, yang mana agama tanpa akhlak sama juga seperti jasad yang tidak bernyawa. Ketiga, kepentingan akhlak yang ketiga, akhlak merupakan nilai yang menjamin keselamatan diri daripada api neraka. Okey, dapat kita lihat juga bahawa akhlak ini merupakan ciri-ciri kelebihan di antara manusia kerana ia merupakan lambang kesempurnaan iman, ketinggian takwa dan kealiman seseorang manusia yang berakal. Hadis riwayat Tirmizi ada mengatakan, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada kedudukan akhlak dalam Islam. Akhlak mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam kehidupan manusia, iaitu sebagai asas kepada kebangkitan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang membawa manusia kepada kehidupan yang bertamadun. Buktinya, yang pertama, Rasulullah SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam. Baginda bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Perutusan para nabi adalah bertujuan untuk membawa cara hidup yang bermutu dan berkualiti dan cemerlang untuk menyusun kehidupan manusia, terutamanya dari segi sistem akhlak. Hal ini kerana akhlak meningkatkan cara hidup atau gaya hidup seseorang manusia melalui tingkah laku yang sopan, pemakanan, menjaga kebersihan diri dan lain-lain. Akhlak juga mengangkat darjat keimanan
seseorang manusia. Antara ciri yang kita dapat peroleh daripada sistem akhlak dalam Islam iaitu yang pertama, bersifat mutlak dan menyeluruh. Yang kedua, melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan. Yang ketiga, bersifat sederhana dan seimbang. Iaitu kita mengejar ilmu akhirat dan dunia secara seimbang. Yang keempat, mencakupi suruhan dan larangan seperti yang telah diperintahkan oleh Allah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bersih dalam pelaksanaan dan keseimbangan dalam kehidupan itu, iaitu termasuk dari aspek jeris, jasmani, rohani, emosi, sosial dan intelek, yang mana tadi kita boleh kaitkan dengan sistem akhlak, yang mana sistem akhlak ni dia akan seimbang sekiranya kita mampu mengawal cara kehidupan kita ke arah yang lebih baik, yang lebih bersopan santun, menyantuni setiap golongan masyarakat tanpa mengira latar belakang mereka. Contoh akhlak yang dapat kita peroleh dalam Al-Quran iaitu dalam surah Al-Isra ayat ke-23, maksudnya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya, iaitu Allah semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, iaitu yang bersopan santun. Contoh akhlak dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra pula iaitu ayat ke-26, maksudnya, dan berikanlah kepada kerabatmu dengan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing, dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau. Baiklah, contoh akhlak dalam Al-Quran iaitu dekat sini kita boleh tahu betapa pentingnya sistem akhlak dalam membentuk masyarakat yang sejahtera ataupun lebih tepat masyarakat yang madani, terutamanya bagi golongan masyarakat yang berbilang kaum. Okey, kita dapat lihat dalam surah Ali Imran ayat 134 yang bermaksud iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Di sini kita boleh kaitkan bahawa sistem akhlak dalam Islam amat penting dalam membentuk sebuah masyarakat yang sejahtera, disebabkan kerana adanya akhlak yang baik dalam sifat seseorang individu itu, maka peribadi seseorang itu akan membawa kepada kebaikan yang membawa kesejahteraan kepada golongan lain. Baiklah, contoh akhlak dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra juga iaitu ayat ke-37 yang bermaksud, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menebusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung Kana. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan membentangkan tentang contoh-contoh akhlak dari sunnah Rasulullah SAW. Baiklah, seperti yang kita boleh lihat, berikut ialah contoh-contoh akhlak yang boleh kita amalkan berdasarkan daripada sunnah Rasulullah SAW. Seperti yang kita lihat, yang pertama, Rasulullah menyarankan kita untuk sentiasa berlapang dada dan menjadi pemaaf. Seterusnya, kita juga perlu beradab ketika menjamu selera, berkasih sayang sesama manusia, menjaga tutur kata, pemurah dan pemakaian dan berwangi-wangian. Baiklah, kita akan lihat yang pertama iaitu berlapang dada dan pemaaf. Bagaimana yang dikatakan berlapang dada dan pemaaf ini ialah sebagai sunnah Rasulullah SAW. Pertama sekali kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 199
yang maksudnya jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan makruf serta pedulikan orang-orang yang jahil. Seterusnya kita dapat lihat puncak sifat pemaaf Nabi SAW ini dapat dilihat apabila baginda memaafkan Wahsy yang baru memeluk Islam, sedangkan ketika musyrik sebelumnya beliau telah membunuh bapa saudara baginda iaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu di medan perang. Jadi kita dapat lihat walaupun seseorang itu membuat kesalahan kepada kita, tidak kira kesalahan itu berat ataupun ringan, sebagai seorang Muslim yang berakhlak mulia, kita perlulah bersifat pemaaf dan berlapang dada. Sebagaimana yang kita dapat lihat dalam sabda Rasulullah SAW, harta tidak akan berkurang dengan sebab sedekah dan Allah tidak menambah kepada seseorang hamba dengan sebab kemaafan yang diberikan kepada orang lain, melainkan kemuliaan dan tiada merendah diri seseorang itu, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Riwayat Muslim. Jadi melalui sabda Rasulullah ini kita dapat lihat yang Allah akan mengangkat darjat seseorang itu apabila seseorang itu menjadi seorang insan yang pemaaf. Seterusnya sunnah Rasulullah ialah beradab ketika makan. Macam mana akhlak beradab sewaktu kita hendak makan? Yang pertama kita boleh lihat, mulakan dengan membaca bismillah. Seperti mana dalam sabda Rasulullah, sekiranya seorang daripada kamu hendak makan, sebutlah nama Allah bismillah. Sekiranya dia terlupa menyebut nama Allah pada awal mula makan, maka sebutlah bismillahi awalu wa akhiruhu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Seterusnya, kita sebagai seorang Muslim yang beradab haruslah mengetepikan sifat-sifat mencela makanan. Kita sebagai Muslim yang berakhlak, kita tidak sepatutnya mencela makanan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Apabila baginda berselera, baginda memakannya, dan jika baginda tidak menyukainya, maka baginda meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya, beradab ketika makan adalah dengan menggunakan tangan kanan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, jika seseorang antara kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya, kerana syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang cara untuk merubah akhlak. Okey, antara cara-cara untuk merubah akhlak, yang pertama adalah menguatkan nilai-nilai akidah dan keimanan dalam jiwa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Al-Ghazali 2002, beliau menyatakan bahawa kuat atau lemahnya iman seseorang dapat diukur dan diketahui dari perilaku akhlaknya. Seterusnya, kita juga perlulah mengawal panca indera daripada perkara yang menjadi punca segala akhlak buruk, dengan cara kita melatihkan diri, membiasakan perbuatan-perbuatan baik seperti ibadah solat, puasa, serta menjauhkan diri daripada segala perbuatan buruk dan keji. Seterusnya, mendisiplinkan ilmu dengan akhlak yang mulia. Menurut Yahya Nuryadi 2007, beliau mengatakan akhlak ialah ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam dan prinsip yang dapat membantu kita untuk mengetahui keutamaan segala perkara agar dapat diikuti dan mengetahui keburukannya agar dapat dihindari. Baiklah, seterusnya, jelaslah bahawa sistem akhlak ini mampu menjana pembentukan masyarakat yang madani. Sebagaimana yang dapat kita lihat di dalam rukun madani yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, rukun madani yang dilihat bersangkutan dengan sistem akhlak ini ialah ihsan. Okey, baiklah, kita akan lihat bagaimana sistem akhlak ini dapat membentuk insan yang ihsan bagi menjana masyarakat yang madani. Okey, apa itu definisi ihsan? Ihsan membawa erti seseorang insan itu mempunyai sikap peribadi yang prihatin dan mempunyai belas kasihan kepada orang lain. Hal ini bersangkutan dengan akhlak manusia yang perlu sejajar dengan sifat ihsan tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah, yang maksudnya, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Surah Al-Baqarah ayat 83. Berdasarkan ayat ini,
Jelaslah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya berakhlak mulia sesama manusia dengan memiliki sifat ihsan. Namun begitu, perlu diingat juga konsep ihsan ini bukan sekadar memelihara hubungan baik dengan Allah semata-mata. Malah ihsan ini juga merangkumi perbuatan dan perlakuan akhlak yang mulia sesama manusia, sama ada bersangkutan perkara duniawi ataupun ukhrawi. Oleh itu, apabila masyarakat Malaysia mengamalkan sistem akhlak dalam kehidupan dan mengaitkannya dengan rukun madani yakni ihsan tersebut, maka masyarakat akan dapat hidup dalam suasana yang aman dan harmoni. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada sistem akhlak membentuk insan sejahtera. Tajuk yang ini kita boleh kaitkan dengan pembentukan masyarakat madani dan Malaysia harmoni. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang berakhlak, berperibadi mulia, mempunyai ketinggian moral dan sivik serta bertamadun. Golongan ini juga menghayati nilai murni, mengamalkan sifat terpuji, menjauhi sifat terkeji serta mengamalkan prinsip kesusilaan selaras dengan prinsip rukun negara. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat Malaysia boleh dikatakan sejahtera disebabkan oleh kerana masyarakatnya berpegang kepada 5 prinsip rukun negara yang membawa kepada keadilan dan kesamarataan hak untuk setiap masyarakat tanpa mengira latar belakang mereka sama ada berbeza agama ataupun bangsa. Sebagai contoh, seseorang yang berakhlak mulia dengan akhlak terpuji, penuh dengan sifat mulia seperti lemah lembut dan rahmah terhadap sesama manusia. Dekat sini kita boleh ceritakan bahawa sistem akhlak ini dia membawa masyarakat yang lebih mengutamakan perpaduan dan keharmonian disebabkan kerana setiap agama mengajar untuk lebih berakhlak dalam bertutur, mendengar. Dekat situ semua aspek akan diberi dengan cara yang lemah lembut, tenang dan puas hati dengan apa yang ada. Dekat sini masyarakat dia akan lebih bersatu padu tanpa sebarang unsur perpecahan dan persengketaan. Nilai-nilai murni seperti persefahaman, ketaatan kepada pemimpin, keprihatinan dan penerimaan dalam masyarakat ini dapat disemai sekiranya sistem akhlak ini sekiranya masyarakat dia berakhlak terpuji dan mempunyai sahsiah yang tinggi, yang mana dekat sini kita boleh kaitkan bahawa betapa pentingnya sistem akhlak tersebut dalam memupuk rasa perpaduan ataupun hormat menghormati dalam kalangan masyarakat yang berbeza agama, terutamanya di Malaysia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan dalam akan apa yang kamu lakukan. Dekat sini kita boleh kaitkan bahawa sistem akhlak tadi penting untuk membentuk masyarakat madani yang sejahtera dan negara yang harmoni, disebabkan kerana melalui sistem akhlak inilah tamadun bangsa kita dapat dibentuk menjadi sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang macam bersatu padu. Begitu. Seterusnya, masyarakat yang sejahtera dia perlu menggerakkan misi dakwah serta kegiatan sosial dan kesukarelawanan. Maksudnya dekat sini masyarakat sejahtera dia perlu sentiasa bersifat terbuka dan tolong-menolong tanpa mengira masyarakat yang berlatarkan lain agama ataupun bangsa. Golongan ini saling membantu dan menasihati dalam perkara kebaikan
dan kebenaran serta berusaha meringankan bebanan dan kesusahan insan lain. Okey, firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110 yang bermaksud, kamu, wahai umat Muhammad, adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia kerana kamu menyuruh berbuat segala kebaikan, segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah iaitu buruk, serta kamu kepada Al-Quran sebenar-benar iman. Okey, hal ini kerana gerakan kesukarelawanan tadi kita boleh kaitkan dengan sistem akhlak disebabkan sifat tersebut membentuk masyarakat yang saling peduli terhadap keperluan dan kesukaran yang dialami oleh orang lain. Maksudnya kebajikan setiap golongan masyarakat adalah terjaga. Okey, baiklah. Secara rumusannya, sistem akhlak membantu dalam membentuk masyarakat madani yang sejahtera kerana rakyatnya menunjukkan solidariti yang tinggi melalui pelbagai kegiatan kemanusiaan tanpa mengira latar belakang dan agama. Hal ini sedikit sebanyak dapat menyuburkan sifat keprihatinan dalam diri masyarakat. Seterusnya, masyarakat sejahtera yang diimpikan turut dapat dilahirkan. Okey, akhir sekali, sistem akhlak ini juga mampu membentuk insan yang hormat, di mana hormat ini juga merupakan satu aspek daripada rukun madani yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, baiklah. Bagaimana dikatakan sistem akhlak ini membentuk insan yang saling hormat menghormati? Okey, dapat kita lihat di sini bahawa saling menghormati adalah merupakan salah satu sifat mahmudah atau sifat yang terpuji dalam Islam. Kita juga dapat lihat bahawa sikap hormat menghormati ini merupakan antara ciri-ciri yang menampilkan seseorang itu berakhlak mulia. Jadi, jika kita lihat seseorang itu sering hormat menghormati antara satu dengan yang lain, tidak ada pergaduhan, perpecah belahan, jadi kita boleh tetapkan bahawa seseorang itu merupakan seorang yang berakhlak mulia. Contoh sifat saling hormat menghormati adalah seperti memberi layanan mesra dan sopan, saling bekerjasama, saling menghargai antara satu dengan yang lain dan saling berbudi serta jasa orang lain, menghargai budi jasa orang lain. Kita hormat ni bukan sahaja hormat orang yang lebih tua, malah kita juga perlu hormat orang yang sesama kita supaya keakraban dalam hubungan silaturahim dapat lebih erat dan membentuk masyarakat yang madani. Hadis riwayat At-Tirmizi ada menyebut orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling bagus akhlaknya. Jika kita menerapkan unsur hormat menghormati dalam diri kita, sudah tentu kita akan menjadi seorang yang tinggi dan bagus akhlaknya. Okey. Pada akhir-akhir ini, kita dapat lihat bahawa sifat saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain, terutama antara yang muda dengan yang golongan yang tua, telah mula terhakis sedikit demi sedikit daripada amalan umat Islam ini. Apabila hormat menghormati ini sudah tiada, ia bukan sahaja akan menyebabkan kerosakan pada hubungan sesama manusia, malah ia akan menyebabkan imej Islam itu akan dipandang negatif oleh pelbagai pihak. Sebagai contoh, apabila kita sebagai seorang muda, kita menengkin-nengkin dengan orang yang lebih tua daripada kita di halayak orang ramai, sudah pasti orang-orang di sekeliling kita, terutamanya orang yang berbangsa lain dan beragama lain, akan memandang rendah terhadap Islam itu. Sedangkan agama Islam itu merupakan sebuah agama yang indah. Dapat kita lihat di bawah
menyatakan bahawa Islam merupakan agama yang sangat mementingkan sifat saling hormat menghormati. Dan Islam juga tidak menyuruh kita agar hormat menghormati kepada sesama Muslim sahaja. Bahkan kita perlu saling hormat menghormati kepada semua orang. Jika ada, contohnya ada pakcik Cina yang ingin memerlukan pertolongan daripada kita, kita perlulah membantu mereka. Dan juga jika ada golongan-golongan yang bukan Islam memarah-marahi kita, kita perlu saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Jadi, jika adanya sifat hormat menghormati dalam diri masing-masing, dalam diri umat Islam kita, jadi pada masa yang sama masyarakat madani akan dapat dibentuk dalam negara Malaysia ini khususnya. Kesannya juga negara kita akan jadi lebih aman, harmoni tanpa ada pertelingkahan dan juga pergaduhan antara satu dengan yang lain. Okey. Berikut merupakan rujukan-rujukan yang telah kami rujuk untuk menyiapkan perbentangan kami pada hari ini. Boleh kita lihat terdapat 5 rujukan yang kami rujuk. Okey, baiklah, sekian saja daripada pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.